Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam awal Ramadan untuk teman-teman yang bersempatan bersama saya. Apa khabar saudara Zamari LC? Anda adalah orang yang pertama. Selamat malam hadir untuk menemani saya untuk melabun malam ini. Begitu juga saudara Muhammad Hafizi, Mat Pizi, ya saudara. Menuju akhirat, dia kata salam akhirat. Kita saling-saling berpesan-pesan. Terima kasih saudara. Saudara Latif Atif, apa khabar saudara Latif? Saudara Fakri Sani, waalaikumsalam. Dikom Fauta, nama sedap-sedap lah. Dikom Faula ke Fauta ke Faufa ke Faufa. Ya, saudara Harun Wes mangan menuju akhirat, mangan, wes. Puan Anggrek Rimba. Terima kasih hadir. Anak anda hadir ini mewangikan laman yang indah ini. Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, apa khabar? Saudara Salih Saad. Saudara Muhammad Fizi Satria Setiawan. Zul Kifli. Saudara Arifin Abdul Halim, waalaikumsalam. Saudara Muhammad Rahim Mat Siddiq. Salam terbalik. Saudara Muhammad Sabri Rashid, saudara Hashim Matan, Joka, apa khabar Jo? Begitu juga dengan saudara Anwar, love you forever. Said Norbek, saudara Jamaluddin Muhammad, salam Ramadan katanya. Saudara Puan Hamidah Ahmad, Dinda Perfect, saudara Kopral Darus, Abu Samah, saudara Saiful Azila, Yusuf Awang hadir. Terima kasih dari Tanah Merah, Abu Nem, salam perjuangan. Saudara Abu Muhammad, saudara Batu Batan. Begitu juga dengan saudara Ramli Karim. Semoga dilindungi Allah kita semua. Terima kasih. Saudara Abdul Rahman Man, terima kasih. Teruskan pencerahan. Mustafa Kamal, saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, apa khabar orang Kelantan? Like and share. Saya bila saudara Muhammad Azmi ini, dia selalu mengingatkan kita semua sentiasa like, share and subscribe. Saudara, jangan lupa tu. Itu paling penting supaya setiap notification itu dapat kepada saudara. Dan saya cuma mengharapkan anda like, share dan subscribe. Samit Go, how are you Samit? Saudara Fakri Sani, Tuan Mahathir cakap Najib tak ambil duit YNDB pula dah. Biarlah mereka bulan-bulan puasa ni. Saudara Al-Jabar, apa khabar? Nampak ceria, kita kenalah sentiasa ceria. Saudara Jabar. Kuih Seruh, apa khabar orang Pahang? Saudara Ahmad Syahrudin, Zailan, Norma Wan, Marjanaris Marjan. Begitu juga saudara Ismail Ali Bak, Muhammad Sapri Zainuddin, terima kasih hadir. Semoga sihat selalu semuanya. Saudara Raja Kamal Raja Baizan, apa khabarku dari Sungai Petani? Moga orang Sungai Petani berbahagia, sihat walafiat. Baik, saudara. Saya tak boleh nak santun semua satu persatu. Nanti sampai tengah malam pun tak selesai kerja kita. Baik, saudara. Hari ini, hari Jumaat, tanggal 15 April, merupakan hari yang ke-13. Sudah 13 hari, saudara, kita melaksanakan ibadat berpuasa. Berpuasa, saudara. Banyakkan sedekah, bertambahlah lagi pahalanya, saudara. Dan menurut saudara Rio daripada Universiti Melaya, hari ini adalah hari yang ke-750. Virus corona masih terus mengganas kerana dari laporannya kemarin 10,052 dan semalam meningkat lagi kepada 10,413. Menjadikan jumlah terkumpul sepanjang COVID melanda negara kita adalah 4,363,024 orang. Bagaimanapun yang dapat disembuhkan oleh Kementerian Kesihatan 4,209,858. Tahniah dan terima kasih. Tapi semalam masih ada lagi jumlah jangkitan yang membawa maut, iaitu 18 orang dikabarkan menemui maut kesan daripada jangkitan virus corona, menjadikan jumlah kematian adalah 35,381 warga kita. Dari laporan saudara Rio, saya lihat ada 5 negeri yang ada peningkatan, saudara. Iaitu Selangor, Johor. Johor dia naik agak mendadak. Selangor 6,529,
Tapi di Johor daripada 218 kepada 402 orang. Tinggi itu juga. Ingatkan dah lega dah di Johor tu. Tapi naik balik 402 orang. Begitu juga di beberapa persekutuan ada 888 jangkitan. Dan yang terakhir adalah di Melaka. Melaka semalam jangkitannya daripada 144 meningkat kepada 237. Itulah negeri-negeri yang harus kita berwaspada, berhati-hati teman-teman semua. Nanti nak raya ni macam mana? Daripada penjangkitan semalam 10,413, jumlah untuk bulan ini, bulan April adalah 150,978 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Itulah sekadar laporan yang sempat saya berikan untuk anda, semata-mata untuk pencerahan dan memberi peringatan agar kita menjaga kebersihan diri kita. Kalaulah pergi ke pasar Ramadan, pastikan anda melakukan penjarakan sosial. Saudara Azwan Razak, tim Ismail Sabri dah menang. Biarlah. Dan saya mengharapkan dan saya sentiasa berdoa agar anda sentiasa dijauhi oleh jangkitan virus corona. Raya dah dekat dah saudara. Hari ini yang 13, tinggal lagi 16 hari saja. 2 minggu lebih kurang saudara. Baik saudara. Usai laporan itu seperti biasalah. Bulan puasa. Dan jangan lupa e-commerce untuk kita berniaga saudara. Kalau anda mempunyai produk, selalu saya pesankan hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. 011 330 41241, hubungi Al-Azhar. Walaupun sekarang ni dia sibuk menghantar pesanan haruman setangi bakur. Ramai mahukan rumahnya wangi semerbak. Kerana semua faham, apabila rumah kita wangi, itulah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Samping itu jangan lupa untuk raya ni minyak wangi. Bersahabatlah anda dengan penjual minyak wangi. Paling tidak pun maka haruman wangi itu terpalit kepada diri anda. Itu sabda baginda Rasulullah. Kalau kita bersahabat dengan tukang besi, maka percikan api itu terkena pada kita, saudara. Dengan Al-Azhar jangan lupa, dekat-dekat nak raya dah ni. Sibukkan ibunya dengan rendang tok dan bahulu berdal. Rendang tok naneng yang mengekalkan tradisi warisan negeri Perak, saudara. Dimasak dengan penuh kasih sayang. Rendang tok naneng untuk raya ni memanglah marvelous. Tak percaya, koma cerai lah. Try lah koma. Katanya. Jadi rendang ini dijamin halal, cita rasa rakyat Malaysia, rendang homemade. Rendang yang dibuat mengikut pesanan anda. Juga ini adalah tradisi Perak, saudara. Dan dengan Al-Azhar jangan lupa gula O. Ini untuk menjaga kesihatan anda. Kerana gula O ini adalah gula yang tidak mempunyai kalori. Tanpa kalori, saudara. Sikit aja letak dah cukup manis, saudara. Seandainya anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk mewawarkan produk saudara. Siti Farehah jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah juga sesuai untuk rendang raya, makan dengan kanji ataupun bubur lambuk, memang sedap saudara. Itulah makanan saya saban hari. Saya makan kanji aja buka puasa saudara. Dan dengan Syauqi, Siti Farehah di talian 017 7114300. Dan saudara boleh berhubung dengan Syauqi untuk mendapatkan bekalan buah-buahan segar. Ini untuk teman-teman di sekitar Lembah Kelang. Buah-buah tersebut akan dihantar terus ke rumah anda. Hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Paling wow sekali bagi saya adalah popiah sira Lady Maria. Memang sedap, pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019 4351203 ya, ke saudara Kekanda Zain, Kekanda saudara Zainal, Zami Ibrahim, apa khabar sahabat? Saudara Puan saudara Azman Husin, di talian Instagram saudara Amy Shohaila Rasman. Baik saudara, itulah e-commerce kita hari ini. Saudara Muhammad Adli, saudara Gani, apa kes Ismail Sabri tu? Sabar nanti dulu. Sabar saudara. Kita ada segmen satu persatu. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini untuk kita saling
berpesan-pesan. Saudara Hatijah, Rasulullah SAW sebenarnya amat pemurah dan melakukan kebajikan. Dia tambah-tambah lagi di saat dalam bulan Ramadan ini, baginda Rasulullah memang terkenal sebagai seorang yang pemurah. Karena daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, baginda Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah melakukan pelbagai kebaikan. Kemurahan baginda SAW akan bertambah bila hadirnya bulan Ramadan. Kerana pada setiap tahun, seringkali Jibril selalu menemui baginda tiap-tiap malam hingga habis bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW memperdengarkan bacaan Quran kepada Jibril. Apabila Jibril mendatanginya, baginda lebih banyak lagi berbuat kebajikan melebihi angin yang berhembus. Ini Sahih Muslim, saudara. Status ini adalah hadis sahih. Pengajarannya bahawa Ramadan adalah kesempatan yang amat berharga untuk kita menggandakan amalan kebajikan. Kerana salah satu hakikat ibadah puasa ialah sifat yang peribadi dan merupakan rahsia antara seorang hamba dengan penciptanya. Segala kelebihan yang ada pada bulan Ramadan bukanlah bermakna bahawa seorang itu hanya perlu menumpukan ibadahnya pada bulan Ramadan dengan tidak beramal pada bulan lain, tetapi hendaklah dijadikan sebagai satu perangsang dan merupakan momentum permulaan, memulakan titik perubahan ke arah kita, ke arah diri kita, untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Jadi antara amalan kebaikan yang selalu dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW pada bulan Ramadan adalah bersedekah dan bertadarus Al-Quran. Setiap Muslim dituntut membaca Al-Quran pada setiap hari, terutamanya pada bulan Ramadan yang mulia ini. Kerana dengan bertadabur, makna dan kandungan Al-Quran akan meningkatkan keimanan dan kekayaan hati kita, saudara. Untuk itu, saya berseru pada teman-teman semua, mari kita sama-sama mengisi kemurnian Ramadan ini dengan penuh keinsafan dan memperbanyakkan bersedekah, membaca dan mentadabur Al-Quran. Kerana bulan ini adalah bulan yang dipenuhi keberkatan serta dihidangkan di dalamnya dengan pelbagai amalan ibadah yang pahalanya sentiasa digandakan. Konsep memberi atau bersedekah harus diterapkan secara maksimum, bukan sahaja sepanjang Ramadan, bahkan di bulan lain. Kerana saudara kena ingat, bersedekah memberikan pengaruh yang baik pada peribadi. Ia menghakis sifat kedekut dan mempereratkan ikatan kemesraan di kalangan anggota masyarakat tanpa mengira taraf dan kedudukan seseorang itu. Sedekah yang diterima di sisi Allah adalah sedekah yang ikhlas, bukanlah untuk menunjuk-nunjuk. Harta yang kita infak tetap akan kekal pahalanya. Namun harta yang tinggal pada kita belum tentu mendatangkan manfaat dan pahala. Apa saja yang ada di sisimu, kata Allah SWT, wahai manusia, akan habis. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Itu dari surah ayat An-Nahl ayat yang ke-96, saudara. Itulah naluri kehidupan kita, sedikit culipannya. Puan Dayang Selha, saudara Anson Cheng, Wilson Stephen, saudara Zulkifli, saudara Azlan Yusof, saudara Syarul Azam, terima kasih, saudara Syarul Azam dari Kota Baru, Kelantan, saudara Muhammad Adli Abdullah. Baik, saudara, usai naluri kehidupan, kita santun sedikit mutiara kata kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Katanya, akhlak adalah keindahan yang menimbulkan cinta dari semua manusia. Dan terlalu banyak akhlak lebih baik daripada memperlihatkan terlalu sedikitnya akhlak yang kita miliki. Akhlak itulah sifat perbuatan kita, tindakan kita, itu akhlak yang baik, saudara. Tunjukkanlah akhlak yang baik sesama insan. Baik, saudara. Seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang dari kumpulan wang simpanan pekerja. Saya difahamkan ada juga teman-teman katanya sudah mendapat kelulusan, tapi duit dah masuk ke tak masuk, belum tahu lagi. Saudara Razali Samad, raya ni tahun pergi mana? Tahun ni saya di Kuala Lumpur saja, saudara. Puan Nur Maria, salam Ramadan, saudara Azhar, saudara Kasim Baba, saudara Ismail Jeffrey. Ini dah teman kita melalui Instagram. Jangan lupa, saudara, saya minta daripada anda adalah like, share dan subscribe. Dua-dua. Satu di Facebook dan satu lagi Instagram. Terima kasih
Bila saya tengok naik tinggi banyak begitu, semangat saya, saudara. Lapar, dahaga, sepanjang puasa rasa hilang, saudara. Puan Hamidah Atan, saudara Hosman Nur. Baik, saudara, kita harus berpesan pada pimpinan negara agar negara janganlah berbelanja tanpa had kerana kita khawatir negara akan menuju muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini, saudara, umang-umang nak jadi siput. Umang-umang ni saya perlu jelaskan, iaitu kalau kita pergi ke tepi pantai, kita ambil siput. Dalam siput tu kita ingat isi siput sebenarnya bukan. Dia macam ketam sikit. Itu umang-umang. Kerjanya menempik saja. Dia tempik sana, tempik sini. Baik. Apa yang saya maksudkan dengan umang-umang nak jadi siput? Sebab sabar dulu saudara, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Beliau saban hari menghantar kiriman pantun yang begitu bernilai bagi saya untuk perkongsian kita bersama. Di samping itu memberikan kesedaran kepada kita, saudara Cik Rosli. Kata Pak Nazil, katak si katak lompat, lompat ke sana sini. Kantung berisi, semua dapat. Laksana baru, dapat bini. Seronoknya lah. Kalau kantung itu bila berisi, semuanya dapat. Saudara. Katanya lagi, seperti berkapuk bagai digam, sepasang landak diperdu mengkula. Sudah dirampuk rumah agam, sekarang hendak dibakar pula. Ini Pak Nazil mengingatkan kita. Dah anda ambil rumah agam tu, rumah UMNO tu, jangan pula nak membakar pula rumah UMNO ni. Itu maksudnya. Mengkula adalah pokok bunga Tanjung. Terima kasih Pak Nazil atas pencerahan. Baru saya tahu. Rupanya mengkula itu adalah pokok bunga Tanjung. Seperti berkapuk di bagai digam, sepasang landak diperdu mengkula. Sudah dirampuk rumah agam, sekarang hendak dibakar pula. Jadi dia marah kalau mereka yang cuba untuk merosakkan rumah agam kita. Baik, saudara, terima kasih Pak Nazil, Puan Mariam Putih. Saya juga menerima pantun daripada pejuang muda. Ni anak muda ni, dia kental semangatnya daripada Perak Tengah. Saudara Nordin Malik. Katanya, pokok pinang nampak melentik, sayup nampak di waktu senja. Kata mengata seteru politik, tanah tergadai, sama saja. Jadi kau kata aku kata engkau, kau kata aku, akhirnya mereka ni menggadai tanah juga. Sebab saya yakin Saudara Nordin dia terkesima ataupun melihat dengan mata hatinya, dengan rasa yang tidak senang apa yang berlaku di Kampung Baru Kuala Lumpur, tentang bagaimana untuk nasib warga kita. Mereka akan diusir kerana ada notis dan sebagainya di Sungai Baru di Kuala Lumpur. Telah pun saya beri pencerahan semalam, saudara. Tambah Saudara Nordin lagi, kalau hendak menggoreng tauge, ambil minyak di atas almari. Tanah dihilir, dibulut tauge. Tanah di hulu, senyap-senyap diberi. Ini dia menyatakan bagaimana tentang di Perak. Tanah yang sepatutnya digunakan untuk dibangunkan lapangan terbang, akhirnya digadai dan diberikan kepada tauge. Dan tanah yang di hulu pula, senyap-senyap, beri pada orang lain pula. Ini saya mengharapkan agar pimpinan di Perak sentiasa berhati-hati. Saudara Acai Bentayan, salam dari Pahang, Saudara Zanuddin, Siti Zawiyah. Begitu juga dengan Saudara Kamarudin Aziz. Ros, apa khabar Ros? Baik. Usai pantun, terima kasih Saudara Nordin, terima kasih Pak Nazil. Kita santun sedikit gedung ilmu. Ini untuk perhatian, untuk peringatan kita bagaimana pemimpin terdahulu. Orang tua-tua kita dulu dah berpesan supaya kita hayati pesannya. Kerana mereka berkata, pemimpin itu hendaklah sentiasa memegang pada syarak dan adat. Kalau tidak, rosaklah umatnya, saudara. Dan mereka mesti menjaga kemurnian sikap. Pemimpin yang didambakan, yang diharapkan oleh pemimpin terdahulu ataupun orang warga kita terdahulu, pemimpin hari ini yang akan datang, hendaklah mereka yang bukan pemimpin yang pandir. Kerana bila menjadi pemimpin, ianya pandir, bekerja tidak tahu berfikir. Disuruh ke hulu, ia ke hilir. Duduk berunding, terkunci bibir. Kalau orang yang pandir, bengong, bangang, baral. Itulah keadaan orang pandir. Dijadikan pemimpin, orang mencebir. Mencebir, apalah ini, tak ada kelas, tak ada kualiti. Dijadikan tua, pasti tersingkir. Kalau letakkan dia sebagai orang tua, akhirnya orang tolak dia, tersingkir. Dijadikan induk, pasti kena sindir.
memimpin negeri masuk ke tubir. Tubir gaung, hancurlah umat. Saudara, kita sambung lagi malam besok. Terima kasih Tan Sri Johan Japar atas kiriman buku yang begitu berarti bagi saya. Banyak dia punya peringatan dan nasihat untuk kita lihat bersama. Saudara, seperti biasa juga, sebelum saya memberi pencerahan, saya harus memberi peringatan kerana malam ni mungkin ada yang sensitif. Jadi mereka menculip kadang-kadang tu, menyunting pendek-pendek, akhirnya lari daripada maksud. Saya tak boleh nak marah kerana saya tidak mempunyai kesempatan, saya tak upayalah nak menyemak satu persatu. Jadi saya harus memberi peringatan. Mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun apa channel sekalipun, maka anda harus bertanggungjawab atas suntingan yang anda lakukan. Begitu juga kalau anda menghantar kiriman, jika ianya bercanggah dengan peraturan Kementerian Komunikasi, maka bahu anda lah yang memikulnya. Saya tak bertanggungjawab sama sekali. Perlu diingatkan, saya kena bagi tahu sahabat malam, ini adalah pencerahan politik sekadar untuk memberi informasi dan pandangan peribadi saya. Prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi bila saya berbual dengan pemimpin, mereka memberikan pandangan mereka, saya bertanya dengan kawan-kawan dari semua segmen saya, bukan hanya di kalangan pemimpin UMNO, malah ada pemimpin parti-parti lain juga. Kami saling berbual, saya berkawan dengan semua orang, saudara. Jadi sebab itu saya katakan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree atas apa saja yang saya beri pencerahan. Samping itu, kalau saudara ingin mengutarakan pandangan, hantarlah dengan bahasa-bahasa yang molek-molek. Sebab ingat saudara, kita adalah bangsa yang berkebudaya. Kita adalah warga cita damai yang menyantuni semua aspek secara harmonis. Saudara Iwan Haris dan Azlan Yusof, saudara Ali Mansur, Acah Bentayan. Terima kasih Wan Safi. Baik saudara, saya agak ternyatalah apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam. Sudah pemula beliau membuka tirai sedikit demi sedikit, iaitu apabila beliau menyatakan hari ini lebih 500 kedai koperasi bakal diwujudkan. Ini adalah untuk membantu menyediakan bekalan makanan bagi kalangan B40. Itu kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana kerajaan menyasarkan penubuhan lebih 500 kedai koperasi koopmat di seluruh negara yang akan diusahakan melalui pelbagai koperasi saudara. Jadi menurut Datuk Ismail Sabri, inisiatif itu tercetus apabila beliau menyedari kerana peranan besar yang mampu dimainkan oleh koperasi pada keluarga. Jadi bila kita ada kedai koperasi, tentulah harga itu dapat dikawal dengan baik. Dan pastinya barangan, keperluan itu sentiasa ada, tidak lagi berlaku sorok menyorok, cantut mencantut, pencatutan, saudara. Dan sentiasa dikawal. Nak harap kepada menteri yang ada tak boleh pakai, saudara. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana menyediakan dana, besar juga dananya, berjuta ringgit untuk mewujudkan kedai koperasi yang khusus targetnya untuk menyantuni warga golongan B40. Selain itu, ahli-ahli koperasi juga berpeluang untuk membina usahawan mereka. Barang-barang saudara boleh dipasarkan melalui kedai koperasi ini. Saya mengharapkan ini mencapai kejayaan. Dan satu ketika dulu kita ada kedai pernas. Edaran pernas, kita ada kedai Syamlin dulu. Tiba-tiba hilang sekat jalan. Sepatutnya kalau diwujudkan kedai, seperti bila saya kata benda ni, orang marah kat saya. Sebenarnya Yang Berhormat Mulia Tengku Razali mewujudkan pernas edar, mewujudkan ranting-ranting ataupun cabang-cabang kedai-kedai. Kerana beliau menyedari perlunya kita menjaga sektor pemakanan. Ini dipanggil food security. Tapi selepas beliau tidak ada lagi dalam kerajaan, maka idea-idea yang baik itu dibuang. Hilanglah kedai Syamlin, tak ada. Ingat saudara, koperasi Syamlin, pernas edar hilang, lebur, langsung tidak dikenang. Sedangkan itu bermatlamatkan untuk menjaga, pertama sekali, harga barang tak adalah terus mencanak. Kedua, bekalan ini sentiasa ada, tersimpan dan tidak berlaku ciluk menciluk. Ini macam sekarang ni harga minyak masak
Sukar nak dapat dengan tinggi harganya dan juga nak dapat pun susah. Bukan yang dalam tong besar tu, yang kecil-kecil tu, yang ada subsidi kerajaan. Ini yang masalahnya. Sekarang ni harga di pasaran masih terus meningkat. Saya tadi pergi ke pasar Ramadan juga, saya tengok banyak temenung. Temenung lah penjual-penjual, mereka berusaha untuk berniaga, tapi orang tak ada duit, harga tinggi, kuih seketul pun sampai dah jadi harga kayangan lah saudara. Kuih kodok pun sampai 50 sen seketul. Bayangkanlah saudara. Dan saya juga hari ini agak terkesan bila saya mendengar kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden. Jadi kita sebagai warga UMNO, kita kena bersimpati dengan beliau. Apabila dia menyatakan di mahkamah, beritahu pada hakim, apa yang beliau lakukan selama ini adalah mewujudkan Yayasan Akabudi. Tidak ada satu sen pun wang daripada orang luar. Adalah semua itu wang daripada keberuntungannya, berniaga, keberuntungannya, pendapatan hasil pendapatannya diwujudkan dalam Yayasan Akabudi. Dan semata-mata dilakukan adalah untuk menderma, membuat kebaikan. Tetapi kini beliau dizalimi. Sedih saya dengar tu. Beliau berkata ketika prosiding bela diri, berhubung dengan tuduhan kononnya ada pecah amanah, rasuah dan pengubang wang haram. Sebaliknya katanya sumbangannya sebanyak, bukan sedikit saudara. Beliau menyumbangkan untuk mewujudkan koperasi Akabudi ini dengan jumlah wang 109 juta. Yang hasilnya adalah daripada pendapatan yang diperolehinya. Melalui perdagangannya, melalui saham-sahamnya dan sebagainya. Oleh kerana banyak sumbangan diberikan itu tidak disenaraikan. Kerana prinsip katanya, dia tidak mahu menyenaraikan semua sumbangan-sumbangan dilakukan. Kerana baginya, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak boleh tahu. Itu yang dinyatakan di mahkamah. Hari ini kenyataan dia saya petik kenyataan beliau di mahkamah hari ini. Sedih saya dengar. Yang Arif, ini beliau menjelaskan pada hakim, Lawrence, di hari Jumaat ini saya tidak mahu menyanggah sebarang penyataan yang telah dibuat mana-mana pihak. Sebagaimana prinsip yang telah saya pegang, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu ketahui. Maka di hadapan Yang Arif, saya terpaksa memberikan perakuan bahawa penyataan yang mengatakan tidak ada satu sen pun wang daripada Yayasan Akabudi ini dibelanjakan untuk kebajikan dan menolong hal keagamaan, apatah lagi orang miskin, katanya tak benar. Ada orang mengatakan bahawa Yayasan Akabudi tak menerima, tak bagi itu, tak benar katanya. Jadi beliau menuntut agar diberikan keadilan kepadanya. 109 juta wang sendiri, kita takkanlah kalau kita ada duit simpan. Itulah masalah saudara. Jadi kerana politik mereka menafikan segala-galanya. Saya bukan nak membela saudara, tidak. Jauh sekali. Tapi bila dengar kenyataan ni, wang itu katanya lah daripada sumber saya sendiri, pendapatan saya sendiri, allowance saya sendiri, perniagaan saya sendiri, saya masukkan dengan tujuan untuk yayasan yang saya buat sendiri. Ia bukan dia jadi chairman yayasan satu yang lain, tidak. Dia wujudkan yayasan itu dengan duitnya sendiri. Adakah ini merupakan sesuatu yang harus dikenakan? Dan saya diaibkan, dimalukan dan dizalimi. Itu persoalan yang dilontarkan oleh Presiden UMNO. Kita warga UMNO perlu menghayati kenyataan tersebut. Orang boleh cakap apa saja. Orang kata apalah rasanya ke kukuh. Nyo juga yang binasa. Saudara, itu saya haraplah agar di hari baik, bulan baik ini, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO bertabahlah menghadapi dugaan hidup ini. Saudara, dalam keadaan begini, saya menyantuni sedikit perjalanan hidup kita, jauhnya perjalanan kita ni. Kita masuk segmen sepanjang jalan kenangan, saudara. Saya suka bercerita ni, saudara, kerana ini memberi kesedaran pada saya. Kerana kita bukan asalnya daripada orang yang kaya raya. Saya bukan warga kayangan, anak penuri getah yang tinggal di pinggiran Sungai Dinding. Kadang-kadang jadi nelayan, saudara. Kerana hari ini, saudara, dah 13 hari kita dah berpuasa dan memanglah waktu berjalan begitu cepat sekali. Tadi saya amat mengharapkan, saya berdoa agar anda semua berkesempatan dapat bertemu Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir nanti. Waktu dulu-dulu kita hidup tenang. Tak ada apa pun yang mengganggu fikiran kita. Tadi bila saya balik daripada masjid tadi, saudara, terdengarlah bunyi mercun, tengok anak-anak bermain bunga api. Seronoknya anak-anak. Langsung tidak ada masalah pada mereka. Ini membuatkan saya terkesima
kerana pernah saya lalui suasana begitu yang segala-galanya indah, yang serba-serbi menyeronokkan. Kita tengok, kita lihat, mungkin saudara, jiran-jiran saudara dapat melihat anak-anak dah mula main bunga api, main mercun. Cuma saya pesan lagi, ibu bapa perhatikan anak-anak supaya jangan pula ada kebakaran pula. Dan selalunya saudara, pada masuk aja hari ke-13, 14 ni, saya selalu suka menyantuni tentang cerita dulu-dulu anak gadis. Anak-anak dara dulu, sekarang ni panggil anak gadis, dulu kami panggil anak dara. Inilah masa anak dara tengah sibuk di dapur. Bukan menyediakan juadah buka puasa, saudara. Mereka sibuk untuk memasak atau membakar kuih bahulu, kuih bakar kacang. Tapi mereka tidak mengacau dodol. Lazimnya dodol ini dikacau oleh orang lelaki. Memanglah bukan senang nak kacau dodol. Mula-mula tu ringan, tak ada masalah. Yang ujung-ujung tu yang berat. Saudara Kumar Kamil nak curi duit sendiri, tak masuk akal. Itu saya dah santun dia, pulanglah pada saudara ya. Sabar Imat, pulang. Dan kita masuk bab apa ini, terkenang-kenang ini, saya ingat lagi. Inilah masanya kita tengok tiap-tiap rumah berasap aja, rupanya mereka bakar kuih bahulu. Dulu tidak ada oven, saudara. Dulu kuih bahulu ni digunakan sabut di atas dan kayu bawah. Jadi letak dalam periuk. Itulah ovennya. Mungkin ada juga rumah-rumah yang berkemampuan mereka beli oven. Tapi kebanyakan rumah tak ada lah. Ketuhar pembakar ni tak ada. Saudara. Jadi dalam keadaan begitu, saya rasa lah memang sedap lah kuih-kuih yang original. Itulah kuih-kuih tradisi yang sedap dimakan, saudara. Dibakarnya, di atasnya api, di bawah api. Tapi api itu bukan daripada gas. Tapi daripada bakaran, sabut, tempurung, kayu-kayu, saudara. Dan dalam keadaan begini, semalam saya tengok ada teman mengirimkan, dia kata, apakah saya lupa tentang orange dalam botol. Dulu kita panggil air lemonade. Harganya 10 sen, saudara. Bukan Coca-Cola, bukan FN. Itu air minuman berperisa yang kayangan. Yang rakyat biasa minum air lemonade. Orang kampung panggil, orang tua-tua panggil air lemonade. Dalam botol tu ada air sasi, ada aiskrim soda. Yang saya suka aiskrim soda. Sedap rasanya, harum baunya bila kita minum, segar, saudara. Harganya 10 sen sebotol. Dalam keadaan begitu, saya bila sampai waktu tu begini, teringatlah saya jasa Allahyarham abang saya. Waktu itu abang saya bertugas sebagai tentera British di Singapura. Sekitar tahun 60-an, 70-an lah. Selalunya dia akan menghantar surat pada kami. Sila nyatakan saiz kasut untuk beliau nak balik cuti. Bila dia kata, bila Adinda sila hantar saiz kasut untuk Adinda Amir dan Adinda Azhar. Saya tahulah bahawa abang saya itu akan pulang bercuti untuk Hari Raya. Dan apa yang kami lakukan bukan menyatakan saiz, tak ada saiz pun, saudara. Sekarang pun ada juga. Jadi kita ambil benang, saudara. Benang tu diukur keliling kaki tu. Itulah saiz kasutnya. Masing-masing potong kasut benang itu, letakkan dalam surat. Maka sampailah surat itu ke tangan Allahyarham abang saya di Singapura. Mungkin dari segitulah beliau akan membeli kasut untuk saya dan adik saya. Saiznya daripada ukuran benang. Sekarang saudara boleh pergi ke shopping komplek ataupun komplek-komplek pasar raya. Boleh terus pakai. Dulu tak ada, saudara. Dulu hantar benang. Dan seperkara lagi, saat-saat kita nak tunggu hari raya ni, dulu-dulu, sekarang pun dilakukan juga. Tapi kerana dunia bertambah moden, kita ada satelit, saudara, maka segala-galanya mudah. Dulu kita kena tunggu pengumuman daripada penyimpan mohon Raja-Raja Melayu sama ada tak ada anak bulan. Bila malam-malam tak akhir tu, bulan puasa tu, raya tak raya, jadi tak jadi, maka akan diumumkanlah bahawa majlis Raja-Raja Melayu, Majlis Agama Islam akan mengadakan tempat untuk melihat anak bulan. Tengoklah sama ada di Teluk Kemang ke, di Pasir Panjang, di Lumut, di Pulau Pangku, di Pulau Pret. Masalahnya dulu kadang-kadang bila datang musim hujan, kalau hari mendung, mana nak nampak anak bulan. Jadi kerana anak bulan tidak kelihatan, saudara Mazlan, saudara Zul, saudara Wan Hamzah,
Tak nampak anak bulan dilindungi oleh awan kerana cuaca tak baik, maka tak adalah raya besoknya. Jadi kerana anak bulan tidak kelihatan, maka Majlis Raja-Raja Melayu mengisytiharkan raya puasa akan ditetapkan keesokan harinya, bukan esok hari, saudara. Ingat saudara? Bagaimanapun dulu ada juga, macam di Kelantan, di Kedah, di Terengganu, dan ada juga kadang-kadang sekali di Johor. Mereka menggunakan ruqyah, perkiraan bagaimana kalau di Mekah hari raya, maka dia raya. Kita sebanyak negeri lain macam saya di Perak, kita menunggu kalau nampak anak bulan. Kalau tak ada anak bulan, tak adalah. Tapi bagaimanapun itu mengikut perkiraan lah. Perkiraan ruqyah ke apa macam itulah. Saudara, tunggu punya tunggu, anak bulan tak nampak-nampak. Ya, saudara Muhammad Rajab Badaruddin, malam 7 liku antara 10 malam terakhir, terutama malam 27 pasang pelita untuk memeriahkan suasana menyambut persiapan Hari Raya. Itu memanglah saudara. Kita nyalakan sekeliling rumah kita dengan lampu-lampu, tanda kesyukuran dan nak menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Rumah terang benderang waktu malam. Dulu tak ada pun lampu elektrik. Kita cuma ada menggunakan lampu pelita minyak tanah. Dibuat daripada buluh, yang agak kreatif sikit daripada pot susu. Anak-anak, dulu anak-anak muda dulu, bukanlah kita anak muda, tapi anak-anak kecil, usia dalam 12 tahun, 11 tahun, 10 tahun, dah bijak, kreatif mewujudkan ataupun membuat pelita dan sebagainya. Sambil-sambil itu dengar juga kat corong-corong radio. Pengumuman hanya dibuat melalui corong radio. TV tak ada zaman saya dulu, saudara. Tapi kalau tengok gelap jari, tak adalah rayanya, lusa lah. Kata, kalau tiba-tiba diumumkan raya, malam tu sibuk lah, saudara. Kelang kabut, yang mana masak lemang, yang mana masak ketupat, yang masa masak rendang. Itulah masanya sampai pukul 4 pagi, 5 pagi. Ada, saya ingat saya mengalami 2 kali ke 3 kali. Tiba-tiba saja diumumkan besok hari raya. Allah yarhamah ibu saya, kelang kabut lah. Masak rendang daripada pukul 12 tengah malam, pukul 1, pukul 2. Sampai tak tidur lah. Kadang-kadang tersengguk-sengguk lah dia. Matlamatnya lain tak ada cara adalah untuk menyajikan makanan juadah yang enak untuk hari raya. Jadi kadang-kadang bila saya teringat benda begitu, saya mengimbau seronoknya kita berhari raya. Dan begitulah suci kasihnya ibu memasak masakan dengan penuh kasih sayang. Sebab itu masakannya sedap, saudara. Saudara Cik Lat, tolong emak timbul telur nak buat bahulu. Saudara Cik Lat, dia bukan timbul telur, pukul telur. Masa itu bukan pakai spring. Dia gunakan, macam saya kata 5 malam dulu tu, digunakan daun serai. Daun serai tu dibasuh apa semua, itulah digunakan berbumbak sampai berbuih untuk buat kuih bahulu. Saudara Fazla ini Gali memang gila GPS. Nanti dulu itu bab-bab kita cerita ni. Dan saya mengharapkan agar kita berceritalah pada anak-anak kita. Kerana mereka tidak dapat lagi mengalami suasana sebegitu. Macam mana nak minum air lemonade 10 sen sekarang ni. Dulu kalau yang mahal tu, yang saya ingat lah, yang mahal Kikapo. Air Coca-Cola ataupun FN. Tiga air. You Hiap Sing kemudian. Air soya dan sebagainya kemudian. Tapi yang 3 inilah yang saya katakan harga kayangan, satu botol 30 sen. Tapi kita minum air lemonade 10 sen. Botol macam botol kicap tu, saudara. Saudara Taram Shah, pernah dulu berlaku saya di Pahang. Balik Johor dan Perak dah raya awal sehari daripada negeri lain. Betul. Kadang-kadang negeri lain tak menentu. Masing-masing ditetapkan oleh Majlis Agama Islam atas titah tuanku negeri-negeri sebut. Ingat saudara, nak tanya tengok anak bulan tu wajib ke? Saudara Razali Samad, ini bukan wajib. Tengok anak bulan itu disyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW. Berpuasalah kamu bila kamu nampak anak bulan Ramadan, dan apabila melihat anak bulannya bukannya anak bulan, tidak. Macam bulan sabit yang sedikit saja. Itu menandakan sudah masuk. Tapi kadang-kadang tu tengok anak bulan dah besar dah. Dah jadi anak dara maknya. Saudara Fulani, Kip Kapo. Memanglah bukan Kip Kapo, Kip Kapo.
Apa lagi? Semua apa lagi anak menjerit, suka. Kalau bila dengar je pengumuman hari raya, menjerit semua. Tapi ibu-ibu sibuk menyediakan hidangan. Dan saya rasalah kasih sayang ibu untuk menyediakan makanan untuk keluarga, untuk juadah keluarga pagi hari raya itu harus kita ingat, saudara. Saya bila terkenang itu kadang-kadang meleleh air mata. Sucinya, murninya hati seorang ibu menyediakan juadah untuk kita berhari raya. Tapi semua itu sudah tidak ada lagi, saudara. Segala-galanya sudah hilang dan kita harus menjalani kehidupan. Dan saya selalu pesan dengan kawan-kawan saya. Sekarang ini macam saya, mungkin ada teman-teman yang seusia dengan saya, kita sudah pun mempunyai keluarga kita sendiri. Kita ada anak, kita ada cucu, maka kita berhari raya dengan anak dan cucu kita lagi lah. Tak ada lagi dah. Nak pergi tengok mak pun dah tak ada. Nak tengok bapak pun dah tak ada. Melainkan mungkin hari raya nanti kita balik sekejap menjenguk untuk menziarahi pusara. Tengok pusara itu mengenangkan. Tapi jangan lupa, saudara, setiap kali anda bersolat, anda habis saja berdoa, doalah keampunan untuk kedua ibu bapa kita. Berdoalah semoga roh mereka di sana damai, tenang, menanti kehadiran kita, saudara. InsyaAllah, saudara. Tapi jangan kita lupa untuk bersedekah dan infakkanlah sedekah itu untuk kedua ibu bapa kita. Saudara, baik. Saya kalau cerita zaman-zaman silam tu meleleh air mata pula. Ini kita nak cerita politik, marah ni, saudara. Baik, saudara. Semalam saya dah nyatakan bahawa Majlis Tinggi UMNO telah pun memutuskan ada 4 perkara. Perkara pertama sekali iaitu kita tidak mahu lagi agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meneruskan iaitu perjanjian ataupun persefahaman antara kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Ismail Sabri bersama dengan pimpinan pembangkang. Ini yang dihebohkan sekarang ni. Ada yang kata UMNO tidak ada local standby untuk menegur. Kita menegur kerana Datuk Ismail Sabri itu adalah naib Presiden UMNO. Memang kita UMNO tidak pernah merestui perjanjian tersebut. Itu dilakukan inisiatif Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri untuk menenangkan keadaan politik. Jadi UMNO pun tak marah-marah. Okeylah kau nak buat tu. Tapi itu bukan merupakan ketetapan Majlis Tinggi. Tapi sekarang ini Majlis Tinggi minta dia mendesak bagi tahu pada Yang Amat Perdana Menteri selaku naib presiden. Kalau Datuk Ismail Sabri bukan naib presiden UMNO, kita pun tak cakap pun, terpulanglah. Kerana kita tak mahu lagi macam mana kenyataan saudara hayati apa yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi dalam Perhimpunan Agung yang lalu. Dia kata memorandum persefahaman itu diibaratkan memberi belati kepada musuh untuk menusuk ke dada kita. Jadi sudah-sudahlah. Itu tuntutannya. Kita hanya boleh meminta, tidak boleh kata mesti buat begitu. Terpulang pada beliau lah. Kalau beliau seorang ahli UMNO yang tulen kerana dia melafazkan bahawa darah dagingnya adalah UMNO. Dan apa yang diputuskan oleh Perhimpunan UMNO, dia akan ikut. Jadi kalau gitu kena ikutlah. Sebab itu yang janjinya. Kita tahu itu kuasanya terpulang pada dia. UMNO tak ada local standby. Tak ada hak lah nak kata UMNO kata, kita mau tak mau. Itu perjanjian ini bukan antara UMNO dengan parti-parti pembangkang. Itu antara perjanjian Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dengan parti-parti pembangkang. Matlamatnya adalah untuk menenangkan suasana politik. Itu saja. Dan kita merasakan, UMNO merasakan cukup-cukup lah. Ya, yang kedua, UMNO akan memanggil mesyuarat khas, iaitu Perhimpunan Agung Khas untuk meminda perlembagaan. Ini pun ada orang menyinggung, kata apakah telah ditetapkan oleh ROS dan sebagainya. Saya nak bagi tahu bahawa setiap perjalanan parti ditentukan oleh mesyuarat agungnya. Mesyuarat Agung Khas, EGM. Jadi kalau itu keputusannya, maka kena ikutlah. Jadi bukanlah mesti pendaftar pertubuhan pula nak overrule pula. Tak bolehlah begitu. Jadi sebab itu, kita dah membuat keputusan. Keputusan dalam Perhimpunan Agung yang lalu, iaitu jawatan dalam parti akan ditandingi selepas pilihan raya. Yang kedua. Yang ketiga, seingat-ingat saya semalam, apabila Yang Berhormat Datuk Seri Zahid mengatakan bahawa Majlis Tinggi UMNO bersetuju bahawa untuk pilihan raya ke-15 ini, Datuk Ismail Sabri dicalonkan sebagai calon Perdana Menteri. Saudara kena ingat apa kenyataan beliau. Kenyataannya adalah waktu jadi Perhimpunan Agung tadi, dia kata Datuk Ismail Sabri jaga kerajaan.
Beliau bersama dengan Tok Mat Hassan dan pimpinan yang lain akan menjaga parti. Ini sudah jelas. Yang sekarang ni nak dipeticai. Buat apa? Nak dipetikai kenyataan itu. Kenapa? Mereka lain tak ada. Hanya kerana memikirkan kepentingan diri mereka. Sebab itu bila saya tengok tiba keputusan Majlis Tinggi sebulat suara mencadangkan Datuk Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri. Tapi hairannya Tajudin Rahman, beliau ahli Majlis Tinggi, dia hadir dalam mesyuarat tu. Dia kata apa saja boleh berlaku, konon-konon macam Belanda berlaku di Johor. Kenapa anda membuat andaian yang bukan-bukan? Sepatutnya santuni benda ni. Inilah saya katakan sekarang ni tercerna. Mereka yang selama ni jadi umang-umang. Umang-umang, inilah sikap umang-umang politik. Yang duduk berlindung bawah parti bawah ni, duduk berlindung orang ni, berlindung ini. Dia tak kata dia terus melompat. Ini umang-umang. Dia tengok siapa ada kuasa, siapa ada kekuatan, dia duduk bawah tu. Sebabnya, kita tahu. Sebab itu mereka, kumpulan kluster menteri ni, mahu diadakan pemilihan parti dulu, barulah diadakan pilihan raya. Matlamatnya adalah untuk memastikan ada pemimpin baru agar mereka terselamat. Mereka terselamat daripada untuk boleh bertanding. Sedangkan mereka dah tahu untung nasibnya. Dah dengar ura-ura mereka akan digugurkan. Sebab UMNO pun dah memang dah tak ada dah orang macam ni. Cukup-cukup lah. Rakyat pun dah jelek dengan adanya pemimpin yang sebegini. Mereka mementingkan diri mereka, bukan mementingkan soal parti. Sebab itu sekarang ni kenyataan apabila Datuk Zaid mengatakan poster boy ataupun yang akan dijadikan sebagai wajah untuk dijadikan poster dalam pilihan raya akan datang, Datuk Ismail Sabri. Apa masalahnya? Kenapa harus disinggung kenyataan tersebut? Saya tak faham Tajudin Rahman ni. Memanglah dia memang perangai dia begitu, saudara. Saya nak cakap terus terang. Bukan saya tak tahu. Dulu lagi, sebagai dia sebagai ketua UMNO bahagian Pasir Salak. Dulu saya Allahyarham Raja Ahmad. Dia cerita dengan saya, dia kata kalau mesyuarat perhubungan negeri itu, dia sebagai ahli majlis mesyuarat, mesti cakap dia dengar. Kalau tak dengar, dia memanglah dengan kasar dan sebagainya. Saya pernah bertanya dengan yang berhormat Datuk Zamri Kadir waktu beliau menjadi ketua perhubungan UMNO Negeri Perak sebagai Menteri Besar Perak. Macam mana ni? Betul ke orang kata begitu? Dia kata biasalah, siapa tak kenal Tajudin. Itu keadaannya. It's a very arrogant character. Saudara tengok sinilah macam mana di parlimen. Akhirnya berlaku tahun lepas. Diserang pula ini Datuk Khalid Samad dan sebagainya. Orang yang tidak meletakkan politik demokrasi ini sebagai pegangan. Dia kata dia saja. Dan sekarang ni dia saya kata ini cakapnya tu kata pinjam cakap tompel lah. Podah. Apalah dia saja yang kata dia saja yang betul. Orang semua tak betul. Dah buat begini tak betul, buat begitu tak betul. Habis bila yang betulnya? Dan saya haraplah agar Presiden kali ini tak payah turunkan dia bertanding lah. Terus terang saya cakap. UMNO tak memerlukan orang begitu. Sebab dia kata tidak ada jaminan. Datuk Ismail Sabri akan kekal sebagai Perdana Menteri sebagaimana berlaku di Johor. Itu memang betul lah. Sekarang ni macam kata Datuk Lokman semalam, dia kata orang parti pertama sekali, penting sekali menangkan parti dulu. Soal siapa nak jadi Perdana Menteri, itu kuasa Duli Yang Mulia Pertuan Agong. UMNO cuma boleh mencalonkan. Sebab itu Datuk Seri Presiden bersama dengan Majlis Tinggi UMNO mencalonkan. UMNO tak katakan inilah akan jadi Perdana Menteri. Tidak, dia mencalonkan untuk dipertimbangkan oleh Duli Yang Mulia Pertuan Agong nanti. Tapi yang paling penting sekarang ni nak menang. Ini belum menang lagi, kamu dah tunjuk kamu punya taring. Dan saya faham. Kerana dia semakin miang sekarang ni. Dah terdengar bahawa dia akan digugurkan dan sebagainya. Bertambah-tambah lagi lah. Jadi dalam persoalan begini, dia sebagai ahli majlis tinggi, Saudara Razali Samad pecat. UMNO bukan boleh pecat sebarangan. Saya dah cakap berkali-kali. UMNO partinya dia ada cara, ada susun atur dia nak pecat seorang tu. Pertama sekali, kalau dilihat dia melanggar ketetapan parti, pertama-tama sekali mesti ada aduan kepada Biro Disiplin. Maka Biro Disiplin itulah akan bersidang, membincangkan sejauh mana tindakan itu yang boleh merosakkan parti. Kalau dilihat tindak tanduk itu boleh merosakkan parti, maka dia akan dicadangkan oleh Biro Disiplin untuk dipecat. Dari situ bawa pula pada Biro Politik yang akan mengkaji semua aspek. Daripada Biro Politik bawa pula ke Biro
bahagian pengurusan parti. Baru diangkat kepada Majlis Tinggi. Dia bukan sembrono begitu saudara Rasli ya. Memanglah saudara Razali, tapi ahli-ahli UMNO pun dah muak dah. Dia tahulah nasib dia nanti. Dan begitu juga saya nampak kenyataan macam Tan Sri Anwar Musa pula kita dah ikut bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri adalah calon Perdana Menteri. Sudahlah, ini macam orang kata pergi betih nak peha. Maka dia hendaklah dilantik sebagai pengurusi Barisan Nasional untuk menentukan hala tuju parti dan sebagainya. Presiden masih ada lagi. Kenapa ini perlu dijadikan isu? Biarlah soal parti, presiden lah jaga. Datuk Ismail Sabri jaga kerajaan. Ni apa benda ni? Tiba-tiba kata, sebenarnya mereka mahu supaya Datuk Ismail Sabri akur pada kehendak mereka. Adalah kluster menteri, kluster timbalan menteri yang dah rasa miang. Mereka mahu supaya Datuk Ismail Sabri ini dapat menentukan calon-calon dan sebagainya. Saya lihat itulah caranya. Sebab itu mereka mahu diadakan pemilihan parti lebih awal sebelum pilihan raya. Kerana sudah ada usaha untuk mengusir pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Mat Hassan, Datuk Seri Najib dan pimpinan yang lain tu kalau boleh nak disingkirkan. Nak cari orang lain, orang yang seangkatan dengan mereka. Ada 5-6 orang saudara. Mereka inilah sekarang, dulu pun berusaha macam-macam. Mereka baik dengan parti-parti pembangkang. Mereka baik dengan orang PAS, mereka baik dengan PBM. Orang macam ni saudara, dia bukan memikirkan soal parti, mereka memikirkan kedudukan mereka. Mereka mahu untuk ada insurans bahawa mereka tetap akan jadi calon. Jadi kerana itu mestilah Datuk Ismail Sabri ini dilantik sebagai pengurusi. Kerana merasakan diri mereka itu dipilih oleh Datuk Ismail Sabri sebagai sebagai menteri, maka mereka akan dilantik semula ataupun dipilih semula sebagai calon. Itu aja matlamatnya. Tapi katalah diberi pula jawatan pengurusi pilihan raya ini pada Datuk Ismail Sabri, katalah Datuk Ismail Sabri tak lantik mereka, tak calonkan mereka semula untuk jadi bertanding. Dah cerita lain pula, tak mengenang budi lah, macam-macam. Jadi tak ada yang puas. Tidak akan terhenti. Sebab itu apa yang dilakukan oleh Presiden benar. Datuk Ismail Sabri, you kekal, jagalah kerajaan. Jagalah negara sebaik mungkin. Apa yang perlu disonton, apa yang perlu disantuni rakyat ini, santuni sebaik mungkin. Itulah. Tiba-tiba macam, saya tak tahulah. Asyik tak kena saja UMNO ni pada mereka. Mereka ini, bagi saya kata, inilah saya kata umang-umang. Bila sekarang ni Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, duduk bawah ini kulit Datuk Ismail Sabri. Dulu masa Tan Sri Muhyiddin, duduk bawah Tan Sri Muhyiddin. Begitulah keadaannya saudara. Besok katalah takdirnya tiba-tibalah Datuk Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri. Berdecup-decup cium tangan macam mana juga katalah kalau Datuk Najib jadi Perdana Menteri. Okey? Saya rasa bukan tangan, kaki pun mereka cium. Itu keadaan. Kita dah muak dengan politik ampu-mengampu yang sebegini. Cukup-cukuplah, tak payah dah. Sekarang musim untuk pemilihan ni, sebab itu saya bersetuju dengan pandangan daripada sahabat saya Datuk Rahman daripada Taman Tar. Dia di Ampang, dia hantar kiriman pada saya, dia kata berhubung keputusan Majlis Tinggi semalam yang mencalonkan Datuk Ismail Sabri sebagai calon PM, dia kata alhamdulillah, hebat. Inilah katanya ibarat menarik rambut dalam tepung. Tepung tak berselerakkan, rambut tak putus. Yang penting, yang penting sekarang ni bubar parlimen. Dalam keadaan sekarang ni Datuk Ismail Sabri, you dah secured, you jadi calon Perdana Menteri, bubarlah parlimen, apa ada masalahnya? Memang kita tahu bukan kuasa Yang Amat Berhormat Saudara Razali Samad lalang, mereka lalang umang-umang, itulah gelarannya. Saya melihat bahawa sekarang ini eloklah agar Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri menimbangkan waktu sesuai menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong meminta supaya baginda membubarkan parlimen. Kuasa membubarkan parlimen bukan kuasa Perdana Menteri. Perdana Menteri boleh memohon untuk pembubaran parlimen. Ini kena jelas saudara. Bahasa-bahasa perundangan, bahasa-bahasa perlembagaan ni kena betul. Ya saudara. Jadi sekarang ini mereka khawatir kalau Datuk Zahid, Tok Mat Hassan masih lagi berada di anjung kuasa
di tingkat 38, mereka bimbang kedudukan mereka. Sebab itu dari dulu lagi, 2 tahun dulu pun saya dah bercakap bahawa mereka sedang mengumpul kekuatan. Konon-kononnya keikhlasan mereka tak ada. Keikhlasan mereka menyokong Datuk Ismail Sabri tak ada. Tunggulah. Kalaulah Datuk Ismail Sabri tidak jadi Perdana Menteri, saya ingat mereka tak pandang pun. Ini budaya yang tak elok. Budaya yang tidak mengenang. Orang buat baik. Lihatlah apa yang mereka lakukan pada Datuk Najib. Saya dah bercakap tadi, bila saja mahkamah menjatuhkan hukuman, tak ada seorang pun menghubungi Datuk Najib. Datuk Seri, saya mohon simpati. Apalah salahnya? Tak ada. Kau punya hal lah. Itu yang dia orang kata kubur masing-masing jagalah. Itu yang ada pada mereka. Bukannya nak menyantuni persahabatan yang tidak ikhlas. Saya sering mengatakan persahabatan dalam politik tidak ikhlas. Banyak berpura-pura. Asalkan kepentingan mereka terjamin, itulah yang akan disantuni. Saya rasa ini keadaan tak baik untuk negara kita, saudara. Saudara kena lihat. Saya bukanlah nak memuji dan memuja Datuk Zahid, tidak, saudara. Beliau adalah orang yang mempertahankan bersama dengan Datuk Najib, bersama dengan pimpinan Datuk Mak Hassan, mempertahankan agar UMNO ini tidak dikuburkan. Ini dia orang lupa semua tu. Malahan sebabnya dia diseret ke mahkamah kerana dia tidak mahu bersetuju. Kalaulah dia tidak memikirkan tentang parti, dia fikir untuk diri dia, dia fikir terbolok dia saja, dia setujulah. Masa tu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Okeylah, nak kali UMNO, saya pun masuk UMNO. Ini yang berlaku, berapa ramai bukan rakyat tak tahu. Berapa ramai yang ada menteri, kluster-kluster menteri yang ada tu, yang mereka tidak lepas daripada adanya kes-kes yang perlu dibicarakan. Ada yang bergelar menteri sekarang ni, sepatutnya kes mereka naik. Kes mereka dibicarakan dalam tuduhan rasuah. Ini saya cakap terus terang. Tapi, untuk selamatkan diri, sokong. Hari ini, sokong Datuk Ismail Sabri, supaya kesnya tidak naik. Saya yakin kalau lepas pilihan raya akan datang, saya mengharapkan agar UMNO tidak lagi no two ways about it. Siapa yang salah mesti dibawa ke muka pengadilan. Tangan yang bercincang, bau yang memikul. Betul, saudara Achali Bentayam. Mereka mentingkan diri mereka. UMNO buat begini, salah. Buat begitu, salah. Kalau seandainya Datuk Seri Zahid mengatakan semua menteri akan diturunkan semula untuk bertanding. Saya ingat bagai nak lah jambangan bunga akan dihantar ke rumah Datuk Seri Zahid Hamidi. Jambangan bunga lah akan dikalungkan pada Datuk Najib. Maka Tok Mat Hassan ini dipujalah sebagai pemimpin terbaik. Kalau pimpinan Majlis Tinggi semalam buat keputusan bahawa mengatakan Datuk Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri, menteri-menteri yang ada ini akan kekal diturunkan bertanding. Gamat satu dunia, tak ada masalah. Tapi kerana mereka tidak disantuni, cuma disebut tentang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri saja. Sebab itu mereka sekarang ni bernaung di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, letak dagu bawah Perdana Menteri. Mudah-mudahan kalaulah Datuk Ismail Sabri pula jadi pengurusi Barisan Nasional yang menentukan siapa calon-calonnya, bolehlah nak menumpang nasib, menumpang tui. Itu keadaan saya. Kena ingat saya, bagaimana Datuk Seri Zahid Hamidi berusaha untuk mengekalkan UMNO Barisan Nasional. Bukan senang saya. Beliau diserang macam-macam. Memperkukuhkan kematangan ahli-ahli peringkat akar umbi. Sebab itu beliau disenangi peringkat akar umbi. Yang tak senang dengan Presiden UMNO adalah kluster-kluster yang merasakan diri mereka tergugat. Mereka sudah semakin tergugat setelah mereka melihat bagaimana apa yang berlaku di Melaka. Calon-calon mereka yang kluster-kluster yang selama ni kononnya ketua bahagian dan sebagainya tidak dipilih sebagai calon. Maka lahir pimpinan baru, muka-muka baru di Melaka. Yang lebih signifikan lagi adalah apabila calon-calon yang diturunkan bertanding di Johor. Ini membuatkan mereka betul-betul tersentak. Bahawa Yang Berhormat Presiden UMNO berani melakukan. Datuk Seri Najib turun untuk berkempen. Dan semua calon-calon yang diturunkan adalah calon muka baru. Dan Alhamdulillah 90% menang. Semalam pun macam saya katakan, saya berbual dengan saudara Hairi, anak muda yang kini jadi exco. Dia mengatakan bahawa Alhamdulillah sekarang ni kami tengah mengumpul tenaga untuk berusaha membantu memastikan apa yang kita nyatakan kita laksanakan. Dan ini keadaannya, saudara. Berapa ramai yang ada pemimpin yang berlapang dada macam Datuk Hasni? Tak ada.
Berapa ramai? Melainkan memikirkan soal diri mereka. Saudara Rock Zaini, Papa Zaini, kami nak PRU15. Inilah yang matlamat Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Majlis Tinggi UMNO memberitahu pada Datuk Ismail Sabri. Saya dah kata dulu, besar kemungkinan pilihan raya ni Parlimen dibubarkan pertengahan bulan puasa. Rupanya saya terlupa bahawa kita perlu mengadakan Perhimpunan Agung Khas pada 14 Mei. Itulah saudara harus melihat kenyataan-kenyataan yang akan dilontarkan oleh Presiden dan pimpinan UMNO pada 14 Mei. Kalau 14 Mei itu menetapkan mesti nak buat juga pilihan raya, maka tak ada jalan lain. Datuk Ismail Sabri, beliau sebagai naib Presiden kena akur pada kehendak ahli akar umbi. Itu sebenar-benarnya. Sebab itu agak sedikit anjakan. Sebab itu saya menjangkakan besar kemungkinan pilihan raya akan diadakan dalam bulan Julai atau Ogos. Masa depan saya nampak begitulah. Kerana jeda waktu perjanjian antara Datuk Ismail Sabri dengan parti-parti pembangkang dalam MOU berakhir pada 31 Julai. Habis. Tak payah nak disambung semula. Pilihan raya je lah. Sebab itu sekarang ni saya lihat, sebab tu saya tengok cerita Mike Keterih ni, berbululah telinga dengar. Tak habis-habis. Sebab itu sekarang ni kita nak tanyalah, kalau betul-betul dia berjiwa besar, bagilah Datuk Alwi sebagai ketua bahagian. Datuk Alwi sebagai calon untuk ahli parlimen. Sepatutnya begitu. Jadi sekarang ni saya harap agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tak perlu lagi menyantuni keliling kelalang. Take care of yourself. UMNO tahu bagaimana nak menjaga pemimpinnya. Tak payah lagi nak dengar cakap orang yang sekat tiang, orang yang macam umang-umang politik. Ada 5-6 orang, saya tak mau sebut nama lah saudara. Tapi semua orang tahu, ini bukan rahsia lagi. Warga ahli akar umbi semua tahu. Mereka-mereka ni bermuka aja. Memang saudara Aliah Latif, kalau tengokkan saudara, bila Presiden UMNO tak layan, mulalah Presiden ditala bagai nak gerak. Bila Datuk Seri Najib tak layan, maka Datuk Najib pun dicuca macam-macam. Mereka tak memikirkan bagaimana Datuk Najib, Datuk Zahid, Tok Mat Hassan berusaha untuk memulihkan imej UMNO Barisan Nasional dari serangan parti-parti pembangkang. Ini mereka tumpang semangkuk. Saya lihat sendiri macam mana sekarang cerita lama pun dibongkar balik. Kalau mereka bongkar, saya nak kata kita bongkar balik lah. Kalau gitu, semua yang mana yang ada kes mahkamah ni kena baut lah. Saudara Zakri Shah mengarut lah. Dia orang ni, betul saudara Zakri. Dia memang kena, bagi saya mereka ni adalah pembangkang dalam parti. Mereka adalah duri dalam daging. Dan saya harap agar ahli-ahli UMNO, peringkat akar umbi sedar. Kenal siapa mereka ini. Kita lepas nanti kita ada pemilihan. Pemilihan akan diadakan selepas usai pilihan raya. Lepas 14 Mei, diadakan satu mesyuarat keputusan bila nak mengadakan pemilihan parti. Jadi sebelum pemilihan parti, kerana dalam jeda waktunya 6 bulan selepas pilihan raya, maka ada pemilihan parti. Waktu itu kita buanglah. Tak payah dah. Cukup-cukuplah kalau ada ini semua apik lempang ni tak boleh pakai dah. Bagi saya lah, merosakkan parti. Saya sebenarnya dalam lewat 2-3 bulan lalu, saya terfikir bahawa UMNO mengalami hakisan kepimpinan sebab kita tak nampak muka-muka baru yang harus ditonjolkan untuk jadi pemimpin. Tetapi usai pilihan raya di Melaka, dah nampak wajah-wajah bahawa mereka ada pemimpin yang selama ini tersembunyi. Yang selama ini dinafikan kemampuan mereka. Begitu juga macam mana di Johor. Selama ini tersembunyi, selama ini tertekan di bawah. Dan apabila berlaku pilihan raya, ditonjolkan muka-muka baru dan mereka menang. Dan hari ini mereka, saya nampak wajah-wajah yang boleh diharapkan untuk mengisi kekosongan masa depan. Dan saya yakin mereka lebih ikhlas daripada umang-umang yang ada ni, saudara. Sebab itu kesepakatan Majlis Tinggi UMNO mencalonkan Datuk Ismail Sabri sepatutnya disantuni. Saudara Taram Shah Saleh, saya tak mau sebutlah benda tu, saudara. Itu biarlah mahkamah menentukan. Kadang-kadang mereka ini mengundang amarah kita. Mereka mengundang amarah ahli. Ahli dah bersetuju. Saya lihat sokongan peringkat ahli akar umbi semua bersetuju. Mengatakan keputusan UMNO, Majlis Tinggi UMNO untuk meneruskan supaya Datuk Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri, ini disambut dengan baik. Tapi kenapa ada titik bengek lagi?
Cukup-cukuplah kita bermasalah yang dulu-dulu. Sekarang bukan masanya. Dan inilah masanya saya tengok tahun ini, jika ada pilihan raya, inilah masanya UMNO melakukan penyalinan semula ataupun mengisi balik kekosongan yang lompong. Mereka yang umang-umang ni kita singkirkan, kita letakkan orang baru. Saya yakin kalau macam di Pasir Salak tu, ramai pemimpin muda yang ada. Ramai. Anak-anak muda, saya tengok contohnya saya kata Nordin Malik pun boleh juga ditolak sebagai pemimpin. Bukan tak boleh. Jiwanya kental. Begitu juga macam di Ketereh, Alwi ada, orang lain pun ada. Bukan kadang-kadang mereka merasakan diri mereka saja hebat. Mereka saja menjadi pemimpin, orang lain tak layak. Itu sebab mereka boleh mengeluarkan kenyataan yang bukan-bukan. Sepatutnya sebelum Presiden menyatakan ini bukan keputusan Zahid Hamidi. Ini adalah keputusan Majlis Tertinggi. Mereka juga ada dalam Majlis Tinggi. Bercakaplah kalau tak setuju. Tapi kenapa tak nak bercakap? Dalam mesyuarat, okey, ngeh. Di luar mesyuarat, ini tak kena, itu tak kena. Orang macam ni tak layak lah bagi saya. Saudara Nur Zaman 500 tidak diluluskan lagi, saya tak tahu. Sekarang ni Azli Nordin, oi, rakyat nak makan pun berdarah biji mata. Yang korang sibuk bergaduh berurut jawatan. Betul saudara Azli, saya bersetuju dengan anda kalau anda punya pandangan begitu. Saya sama malam saya mengatakan, rakyat dah jelek dengan percaturan politik, dengan adunan tingkah laku pemimpin politik yang meletakkan kepentingan mereka saja. Mereka lupa yang rakyat perlu disantuni. Sebab itu saya tengok tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia kata, okey, kita wujudkan kedai koperasi. Itu antaranya. Jadi akan datang, kita harus mencari usaha. Jangan fikir soal politik ni, aku nak jadi itu, aku nak jadi ini. Rakyat sekarang ni terhimpit teruk. Bila saya cakap rakyat, orang tanya rakyat yang mana? Saudara lihatlah sendiri keadaannya. Itu saudara makna rasa musang beruk ayam. Sekarang ni panas pungkop. Mereka bukan kepanasan. Mereka sudah tahu bahawa hari-hari terakhir mereka dalam persada politik. Mereka ini tidak lagi akan dilihat sebagai pemimpin kerana tempat mereka akan diganti. Dalam keadaan begitu, saya haraplah agar warga UMNO khususnya berdiri teguh di belakang kepimpinan Presiden dan timbalan Presiden, naik Presiden yang lain. Kalau kita tengok pemimpin tak betul, what to do? Sudah sampai jeda waktunya untuk tempat mereka digantikan. Kena ingat saudara, no one is indispensable. Bukan jawatan itu hanya untuk mereka saja. Jawatan dalam parti, dalam politik terbuka untuk siapa. Menteri-menteri yang dah lama tu, Saudara Razali, yang dah kenyang tu, elok diganti dengan anak muda yang bijak pandai. Benar. Kalau saudara ingat, saya ingat 3 bulan dulu saya dah bercakap. Kalau anda dilantik sebagai menteri pun, saya rasa anda lebih baik daripada mereka yang ada sekarang. Ramai warga kita, anak-anak muda kita yang balik daripada luar negeri, yang keluar dari Menara Gading, mereka lebih bijak pemikirannya. Dan berilah kesempatan kepada mereka untuk memperlihatkan bakatnya. Dan untuk itu, saya mengharapkan agar Datuk Ismail Sabri berusahalah untuk menjauhkan dirinya daripada umang-umang politik yang sekarang ini menjadi orang keliling kelalang. Sudahlah. Rakyat mahu melihat satu cerna politik yang lebih mesra, satu suasana politik yang tenang, dan rakyat mengharapkan pemimpin menyantuni masalah rakyat. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.